Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Video pada kali ini, Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan bab 3 iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma bahagian 1. Baiklah, pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 3.1 struktur membran plasma mewajarkan keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma, memerihalkan komponen membran plasma dan fungsinya berdasarkan model mozaik bendalir, melukis dan melabelkan komponen membran plasma berdasarkan model mozaik bendalir dan menghuraikan ke-8 membran plasma. 3.2 Konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma menyatakan ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma dari aspek saiz molekul, kekutupan molekul dan cas ion. Bagi 3.2.2 menjalankan eksperimen, anak-anak boleh melakukan eksperimen bersama-sama dengan guru masing-masing di sekolah. 3.2.3 menghuraikan dengan contoh pergerakan bahan merentasi membran plasma iaitu pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Seterusnya, membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif. Baiklah, cikgu mulakan dengan 3.1 struktur membran plasma. Keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Sel hidup memerlukan bahan dari persekitaran luar untuk menjalankan proses hidup. Pada masa yang sama, proses metabolisme dalam sel menghasilkan bahan buangan yang perlu disingkirkan daripada sel. Bagi meneruskan proses hidup, sel mesti membenarkan sesetengah bahan masuk dan keluar daripada sel. Pergerakan bahan masuk dan keluar sel dikawal atur oleh membran plasma. Struktur membran plasma. Menurut model mozaik bendalir, molekul protein terapung dalam dua lapisan fosfolipid membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Setiap molekul fosfolipid terdiri daripada bahagian kepala berkutub yang bersifat hidrofilik, iaitu bahagian yang tertarik kepada air. Kedua, bahagian ekor tidak berkutub yang bersifat hidrofobik, yang mana bahagian ini tidak tertarik kepada air. Kita lihat gambar rajah di sebelah. Okay, rajah 3.1 membran plasma. Ini dia fosfolipid. Okay, fosfolipid cikgu cakap tadi terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian kepala. Ni yang cikgu tunjukkan ni ialah bahagian kepala yang berkutub. Di mana bahagian ini dia tertarik kepada air dan dia bersifat hidrofilik. Filik. Perkataan filik ambil daripada perkataan feeling. Feeling tu sayang air kan? Dia suka air. Jadi dia tertarik kepada air. Manakala bahagian kedua iaitu bahagian hidrofobik, iaitu bahagian ekor yang tidak berkutub, di mana bahagian ini bersifat hidrofobik. Hidrofobik, fobik, fobia. Hidro air, fobik, fobia, fobia air. Bermakna dia takut air. Bermakna dia tak tertarik kepada air. Okey, bahagian kepala molekul fosfolipid di lapisan luar menghala ke arah bendalir di luar sel. Dia menghala ke arah luar sel. Sementara bahagian kepala fosfolipid di bahagian dalam, dia menghala ke arah sitoplasma. Cuba anda nak lihat yang ni. Ini lapisan luar. Okey, ini lapisan dalam. Kan sebab kita punya membran plasma fosfolipid bilayer dipanggil kan. Okey, bilayer maknanya dua lapis fosfolipid. Di mana lapisan atas ni anak-anak, lapisan atas ni kita panggil bahagian ialah bahagian atas lah di mana kepala dia menghala ke bahagian luar bendalir. Bahagian luar, maknanya dekat luar tu ada bendalir lah.
Okey, tapi kalau yang bahagian bawah ni, lapisan bawah ni, kepala dia menghala ke sitoplasma. Di mana sitoplasma ni dia ada air. Okey? Jadi bahagian kepala fosfolipid, molekul fosfolipid di luar, dia menghala ke arah bendalai di luar sel. Manakala bahagian bawah ni, lapisan dalam dia menghala ke arah sitoplasma. Apa yang menghala tu? Kepala dia. Okey? Jelas ya? Bahagian ekor pula, bahagian ekor molekul fosfolipid, kedua-dua lapisan dia menghadap antara satu sama lain. Yang lapisan ni anak-anak, lapisan ni ekor dia yang ni kan. Dan lapisan ni pula ekor dia yang ni kan. So, ekor lapisan atas dengan ekor lapisan bawah, dia menghadap antara satu sama lain. Itu ekor. Okey, boleh ya? Okey, baiklah seterusnya. Terdapat pelbagai jenis molekul protein yang terbenam sama ada separah atau sepenuhnya di dalam membran. Okay. Molekul-molekul protein ini berselerak secara meluas di antara dua lapisan fosfolipid. Dia duduk merata-rata berselerak secara meluas di antara dua lapisan fosfolipid tadi. Okay. Molekul protein yang mempunyai liang. Kalau molekul protein yang mempunyai liang atau dia terusan, atau dipanggil terusan, liang ataupun terusan, disebut protein liang. Manakala molekul protein yang berfungsi sebagai pembawa, tadi dia mempunyai liang ataupun terusan, ni yang berfungsi sebagai pembawa, yang ni dipanggil protein pembawa. Kita lihat rajah. Kalau yang macam ni, yang macam ada terusan liang, ini kita kenali sebagai protein liang. Kalau yang macam ni ada macam bentuk kat sini, dia macam berfungsi sebagai pembawa, ini dikenali sebagai protein pembawa. Okey. Okey, baiklah seterusnya tengok pula. Sesetengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat terlekat padanya dan disebut glycoprotein dan glycolipid. Cuba anak-anak tengok dekat rajah di sebelah. Cikgu dah bulatkan. Ini glycoprotein. Ini dia glycoprotein. Okey. Dia mengandungi rantai karbohidrat yang terikat. Inilah rantai karbohidrat ni yang warna kuning ni. Macam bentuk heksagon ni. Okey. Ini pula glycolipid. Yang cikgu dah bulatkan ni. Okey. Ini glycolipid. Kemudian, glycoprotein dan glycolipid bertindak sebagai molekul reseptor untuk hormon seperti insulin, menstabilkan membran dengan membentuk ikatan hidrogen bersama air dan bertindak sebagai antigen bagi membolehkan pengecaman sel. Jadi kalau soalan tanya glycoprotein dan glycolipid apa fungsi dia, anak-anak boleh jawab dia sebagai molekul reseptor untuk hormon. Contohnya insulin. Kedua, dia boleh menstabilkan membran. Kenapa dia boleh menstabilkan membran? Dia boleh membentuk ikatan hidrogen bersama air. Jadi dia akan menstabilkan membran itu sendiri. Dan yang ketiga, dia bertindak sebagai antigen. Dia boleh membolehkan pengecaman sel. Mengecam sel tu. Okey, seterusnya. Terdapat molekul kolesterol di antara molekul fosfolipid. Okey, ni cikgu bulatkan di sini. Molekul kolesterol. Okey, jangan kata kolesterol ni kolesterol yang tak baik. Kita ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Okey. Jadi kolesterol ni, fungsi dia menjadikan dua lapisan ni, fosfolipid tadi kan fosfolipid bilayer kan. Dia menjadikan dua lapisan fosfolipid ni lebih kuat, lebih fleksibel dan kurang telap terhadap bahan larut air seperti ion. Itu fungsi kolesterol. Okay? Dia boleh menguatkan dua lapisan fosfolipid tadi dan dia lebih fleksibel. Okey, cikgu teruskan lagi. Dua lapisan fosfolipid, protein dan kolesterol tidak statik. Maknanya dia bergeraklah. Okey, dia tak statik. Tetapi dia membentuk satu struktur yang dinamik dan fleksibel. Okey, dinamik dan fleksibel. Okey, seterusnya.
Sifat ini menyebabkan membran plasma mempunyai sifat bendalir dan menjadikan membran plasma lebih fleksibel. Jadi sifat-sifat daripada protein dan kolesterol ni dia menyebabkan membran plasma tu sendiri mempunyai sifat bendalir dan menjadikan plasma membran tadi lebih fleksibel. Okey? Boleh ya anak-anak? Cikgu teruskan lagi. Seterusnya, sifat ketelapan membran plasma. Okey, ketelapan. Apa maksud ketelapan? Mari kita tengok sama-sama. Sesuatu membran dikatakan telap terhadap sesuatu bahan sekiranya membran tersebut membenarkan bahan itu bergerak merentasinya secara bebas. Itu maksudnya telap. Cikgu ulang ya. Telap ni maksudnya kalau sekiranya membran tu dikatakan telap, sekiranya dia benarkan sesuatu bahan boleh bergerak merentasinya, sama ada daripada luar sel masuk ke dalam sel dan daripada dalam sel keluar daripada sel. Itu maksudnya dia membenarkan bahan itu bergerak merentasi membran plasma secara bebas. Itu dikenali sebagai telap. Okey. Sebaliknya, membran dikatakan tidak telap. Maknanya tak telap ni dia tak boleh tidak boleh merentasi membran tersebut. Maksudnya, jika membran dikatakan tidak telap sekiranya sesuatu bahan tidak berupaya merentasinya. Okey, boleh ya anak-anak? Membran plasma ialah membran yang bersifat telap memilih. Dan dekat atas tadi, cikgu ada terangkan tentang telap. Yang kedua, tidak telap. Tapi membran plasma kita ni ialah bersifat telap memilih. Apa maksud telap memilih? Okey, dia telap tapi dia memilih. Maknanya macam ni. Membran telap memilih ni hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan merentasinya dan menghalang atau menghadkan pergerakan bahan yang lain. Maknanya di sini, dia memilih hanya bahan apa yang boleh masuk merentasi membran plasma ni. Kalau ada yang tak boleh masuk, dia halang. Okey, atau dia menghadkan pergerakan bahan yang lain. Itu maksudnya telap memilih. Ataupun kita panggil separa telap. Okey, anak-anak guna perkataan telap memilih ya. Telap memilih. Membran plasma mempunyai sifat telap memilih disebabkan struktur binaannya. Apa maksud struktur binaan tu? Okey. Lapisan fosfolipid dan protein menentukan ciri ketelapan membran terhadap bahan-bahan tertentu. Okey, mari kita lihat. Okey. Ini dia ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma. Apa bahan-bahan tersebut? Okey, terdapat 3 faktor umum yang menentukan sama ada sesuatu molekul boleh bergerak merentasi membran plasma, iaitu faktor yang pertama, saiz molekul itu. Yang kedua, kekutupan molekul tersebut. Dan yang ketiga, cas dia. Cas ion dia. Okey? Ini dia bahan-bahan yang bergerak merentasi membran plasma. Okey, pertama, molekul tidak berkutub. Ini contoh molekul tak berkutub. Asid amino, gliserol, vitamin larut lemak, ADEK dan sebatian steroid. Okey, saiz molekul ada saiz kecil dan ion. Okey, molekul berkutub, contohnya air. Molekul tak berkutub, contohnya oksigen dan karbon dioksida. Dan ion-ion, okey, ada contoh ni ion kalium, ion natrium, ion kalsium dan ion magnesium. Okey, kalau molekul besar pula, contohnya glukosa dan asid amino. Ini bahan-bahan yang bergerak merentasi membran plasma. Okey, baiklah anak-anak. Mari kita lihat rajah 3.3 iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Sebelum tu, cikgu nak jelaskan kepada anak-anak di mana kawasan ini ialah kawasan luar sel. Okey, manakala di sini ialah kawasan di dalam sel. Okey, di dalam sel ni maknanya mempunyai sitoplasma lah ya. Kemudian, ni phospholipid bilayer, ni lapisan luar. Lapisan bahagian luar, ini lapisan di bahagian dalam. Okey. Kemudian anak panah ni,
Anak panah ni kalau lihat ke sini bermakna daripada luar sel masuk ke dalam sel. Kalau yang macam ni pula, tengok karbon dioksida ni kan, daripada dalam sel ingin keluar sel. Itu maksudnya. Okey, sekarang mari kita lihat. Okey, yang pertama ni cikgu bulatkan ni, ini ialah air. Air dia boleh masuk ikut celah-celah fosfolipid tadi. Okey, di antara dua fosfolipid, okey, dia boleh merentasi, dia boleh lalu ikut celah dia sebab dia kecil. Okey, kedua, molekul kecil yang tak berkutub, contohnya oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, maknanya oksigen di luar sel boleh masuk ke dalam sel. Okey, manakala karbon dioksida ni merupakan gas bagi bahan buangan, okey, bahan buangan kita, dia perlu dikeluarkan, disingkirkan, dia pun masuk ikut celah-celah fosfolipid. Okey, dia masuk ke sini. Okey, kemudian kita lihat yang ketiga, ini merupakan molekul kecil dan juga ion. Okey, molekul kecil dan juga ion, dia boleh merentasi protein liang. Okey, dia boleh merentasi protein liang, dia boleh terus je. Dia masuk ikut terusan ni lah protein liang. Dan yang seterusnya ini molekul larut lipid. Molekul larut lipid, okey, tak ada masalah. Okey, dia boleh lalu ikut celah-celah ni juga. Okey, masuk ikut celah-celah dua lapisan ni. Kemudian yang molekul besar tak boleh. Dia kena lalu ikut protein pembawa. Okey, ikut protein pembawa. Itu maksud dia. Cikgu teruskan lagi. Okey, baiklah, seterusnya pergerakan bahan merentasi membran plasma melalui pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Apa dia pengangkutan pasif dan aktif ni? Okey, mari kita lihat sama-sama. Pengangkutan pasif. Proses pengangkutan pasif boleh dianalogi sebagai mengayuh basikal menuruni cerun. Apa maksud dia? Maksudnya, bila kita duduk di atas bukit, okay, kita turun bukit tu menggunakan basikal, okay, tapi kita tak mengayuh dia kan? Dia kita just pegun je. Kaki kita tidak kayuh. Kita punya pedal tu kan? Jadi maksudnya proses itu tidak melibatkan penggunaan tenaga. Kalau kita kayuh, bermakna kita perlu tenaga. Tapi kalau kita menuruni kecerunan iaitu cerun bukit, okay, dia tak perlu mengayuh. Maknanya dia tidak menggunakan tenaga. Itu maksud dia. Proses pengangkutan pasif ialah proses yang tidak melibatkan tenaga. Okey, contoh-contoh proses pengangkutan pasif ni ialah resapan ringkas, okey, osmosis, resapan berbantu. Itu contoh-contoh dia. Okey, seterusnya. Baiklah, resapan ringkas. Apa dia resapan ringkas ni, anak-anak? Resapan ringkas ni bermaksud pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah, iaitu molekul bergerak menuruni kecerunan kepekatan sehingga keseimbangan dinamik dicapai. Okey? Hal ini berlaku sama ada melalui membran plasma ataupun tidak. Molekul larut lipid iaitu asid lemak dan gliserol, okay, oksigen serta karbon dioksida meresap melalui dua lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Itu maksud dia. Okey, mari kita lihat gambar rajah 3.4, resapan ringkas melalui dua lapisan fosfolipid. Okey, kita ambil contoh oksigen ya, bahan larut. Kita ambil contoh oksigen. Kita bilang dulu oksigen di kawasan luar sel ni. Okey, ni luar, ni dalam. Okey, maknanya di luar sel ni oksigennya berkepekatan tinggi. Apa maksud berkepekatan tinggi? Okey, mari kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, di sini 9 oksigen. Okey, di sini pula bahagian ni pula. Kita bilang oksigen. 1, 2, 3. Maknanya di sini 3. Ini maksud di bahagian ni, okey, di bahagian ni oksigennya ialah kepekatannya tinggi. Nak dibandingkan dengan kawasan ni. Oksigennya berkepekatan rendah. Faham tak maksud dia? 9 dengan 3.
Okey, ini maksudnya kepekatan tinggi dengan kepekatan rendah. Jadi kawasan yang berkepekatan tinggi, molekulnya dia akan bergerak menuruni kecerunan kepekatan. Okey, dia akan bergerak pergi ke kawasan yang kurang pekat. Okey, sehinggalah keseimbangan dinamik dicapai. Maknanya dia akan berhenti pergerakan tu apabila keseimbangan telah berlaku. Okey, kedua-duanya kepekatannya dah sama. Okey, dah seimbang. Itu maksud dia. Okey, cikgu teruskan lagi. Osmosis. Apa dia osmosis? Osmosis ni ialah proses pengangkutan pasif yang serupa dengan resapan ringkas tadi. Tapi osmosis ni dia hanya melibatkan molekul air. Jadi kalau apa-apa pergerakan molekul air, anak-anak tolong ingat. Ini dikenali sebagai osmosis. Sangat penting. Okey, anak-anak yang mengambil biologi, osmosis ni memang satu orang kata perkara yang penting lah, perkara yang perlu anak-anak faham. Dan kita akan jumpa lagi osmosis dekat bahagian-bahagian di bahagian chapter lain-lain lah. Okey, osmosis ni dia pergerakan bersih air, okey, pergerakan bersih molekul air secara rawak dari kawasan keupayaan air tinggi, maknanya kawasan itu kepekatan bahan telarut dia rendah. Okey, ke kawasan keupayaan air rendah, di mana kawasan tu kepekatan bahan larutnya tinggi, merentasi membran separa telap. Ini apa maksud ayat ini nanti cikgu terangkan. Okey, membran telap memilih adalah telap terhadap air, tetapi dia tak telap terhadap sesetengah bahan larut seperti molekul sukrosa. Okey, nanti cikgu terangkan berdasarkan rajah nanti. Okey, keadaan yang sama juga berlaku di dalam sel melalui dwilapisan fosfolipid. Okey, tengok rajah. Tengok di sini. Ini proses osmosis. Okey, ini proses osmosis. Okey. Di sini kawasan keupayaan airnya tinggi. Ini di kawasan ini. Okey, ini di kawasan ini. Okey, keupayaan airnya tinggi. Di mana di bahagian ini molekul sukrosanya kurang. Maknanya keupayaan air tinggi, banyak molekul air di bahagian ini. Itu maksudnya keupayaan air tinggi. Mari kita kira ya. Kita kira molekul sukrosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, molekul sukrosa 6. Okey, 6. Kita tengok molekul air pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Molekul air 8. Okey, cuba tengok di bahagian ini pula. Okey, bahagian ni. Bahagian ni maksudnya keupayaan air rendah. Maknanya airnya sikit. Okey, molekul airnya sikit. Okey, 1, 2. Molekul air 2 saja. Tapi molekul sukrosanya banyak. Tengok ni bulat-bulat ni. Okey, banyak. Itu maksudnya keupayaan air tadi. Keupayaan air tinggi bermaksudnya bahan telarutnya sikit. Molekul air yang banyak. Keupayaan air rendah, bahan telarutnya banyak, tinggi. Tapi molekul airnya kurang. Okey, jadi dia akan melakukan proses osmosis sehinggalah keseimbangannya dinamik. Okey, di mana di sini tengoknya ini ada macam telap memilih. Okey, membran telap memilih. Ni membran telap memilih. Dia hanya membenarkan air saja yang melaluinya. Okey, mari kita bilang molekul air. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5. Ni dah mencapai keseimbangan dinamik. Okey, jadi bermakna kawasan ini dengan kawasan ini kepekatannya sudah sama. Tapi kalau anak-anak lihat di sini, molekul airnya ataupun paras airnya berkurang berbanding di sini. Sebab apa? Sebab air di kawasan ini telah bergerak merentasi membran separa telap pergi ke kawasan ini. Jelas tak? Okey, sehingga dia mencapai keseimbangan yang dinamik. Okey? Jadi, seterusnya kalau kita lihat di sini, osmosis yang melalui fosfolipid dwilapis.
Okey, ini eksperimen kita boleh buat di dalam makmal ya. Okey. Ini dua lapisan fosfolipid. Okey, keupayaan air tinggi. Keupayaan air di sini tinggi. Bermakna di sini terdapat molekul air yang banyak. Okey, maknanya di sini kurang pekat. Di sini kurang pekat. Maknanya di sini pula keupayaan air rendah. Molekul airnya sedikit. Okey, tetapi bahan larutnya banyak. Faham? Di sini kawasan ini dikenali sebagai kawasan yang lebih pekat. Okey, jadi molekul air di luar di sini, bahagian yang banyak ni, molekul air yang banyak ni, dia akan masuk merentasi membran plasma, okey, dua lapisan fosfolipid ni, okey, masuk ke sini sehinggalah tercapai keseimbangan dinamik. Maksud cikgu, molekul air di bahagian ini dengan bahagian ini sama. Dah sama dah tak ada dah kecerunan kepekatan, dah tak ada perbezaan kecerunan. Okey, maka osmosis pun selesai. Berhenti. Okey? Dah okey dah. Sehingga mencapai dinamik, keseimbangan dinamik. Okey, boleh faham ya anak-anak? Okey, cikgu teruskan lagi. Seterusnya, resapan berbantu. Apa dia resapan berbantu ni? Okey. Resapan berbantu bermaksud bahan yang tak larut dalam lipid. Bahan yang tak larut dalam lipid seperti ion serta molekul bersaiz besar seperti asid amino dan juga glukosa tak dapat bergerak merentasi dua lapisan fosfolipid. Maknanya dia tak boleh bergerak ikut celah-celah tu kan. Jadi dia perlu bantuan. Okey, dia perlu bantuan. Siapa yang bantu dia? Okey, bahan ini bergerak merentasi membran dengan bantuan protein pengangkut. Okey, protein pengangkut. Mungkin melalui protein pembawa ataupun melalui protein liang. Tak kisah protein pembawa ataupun protein liang. Maknanya dia perlu bantuan. Okey, dia tak boleh merentasi ikut celah-celah tu, tak boleh. Okey, jadi proses ini dikenali sebagai resapan berbantu. Boleh ya? Ini dikenali sebagai proses. Gerakan ini dikenali sebagai resapan berbantu. Resapan berbantu tidak memerlukan tenaga kerana protein pengangkut mengangkut bahan-bahan tersebut menuruni kecerunan kepekatan. Maksud cikgu, sebagai contoh, kalaulah asid amino di bahagian luar sel banyak, di dalam sel sedikit, dan asid amino tu perlu masuk ke dalam sel, maka di luar lebih pekat kecerunan dia, di dalam kurang kepekatan dia, maka dia boleh meresap melalui protein pembawa ataupun protein liang. Dia boleh meresap masuk ke dalam sel tanpa perlu tenaga. Dia tak perlu tenaga. Sebab apa? Sebab ini dikenali sebagai pergerakan dia menuruni kecerunan kepekatan. Dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey. Okey, proses ini berterusan sehingga keseimbangan dinamik tercapai apabila kepekatan bahan adalah sama pada kedua-dua belah membran. Luar dan dalam dah sama, so dia akan mencapai keseimbangan dinamik. Okey. Seterusnya, ini contoh rajah 3.7 ni, resapan berbantu melalui protein liang dan juga protein pembawa. Tengok di bahagian ni kita katakan ni di bahagian luar, ini bahagian dalam. Okey, di bahagian dalam. Tengok ion ni, ion merah ni 1 2 3 4 5 6. 1 2 3. Maknanya dekat luar lebih tinggi kepekatan dia dan di bahagian dalam lebih rendah kepekatannya. So pergi tinggi pergi ke rendah tak perlu tenaga. So dia boleh melalui ion boleh melalui protein liang. Sama juga dengan glukosa. Di luar lebih tinggi kepekatannya berbanding di dalam sel, maka dia boleh masuk ke dalam sel melalui protein pembawa. Okey. Protein liang mempunyai liang ataupun terusan untuk membolehkan molekul kecil terlarut serta ion meresap merentasi membran plasma. Liang ni dia mengandungi ciri-ciri dalaman yang spesifik yang hanya membenarkan ion tertentu sahaja melaluinya. Okey, protein pembawa ni pula mempunyai tapak
tapak yang spesifik dan dia hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu sahaja. Misalnya, molekul glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa sahaja. Jadi, dekat banyak bahagian-bahagian kita punya membran sel ni, ada banyak sangat protein pembawa. Dan protein pembawa itu spesifik. Dia membawa tapak yang spesifik. Kalau glukosa, dia bergabung dengan tapak spesifik bagi protein pembawa glukosa sahaja. Dia tak boleh pergi mengguna protein pembawa yang membawa asid amino. Tak boleh. Sebab protein pembawa ni dia ada tapak yang spesifik. Kalau tapak tak sama, dia tak boleh bergabung. Tak boleh bergabung. Jadi, protein pembawa boleh lalu saja, boleh lalu. Tapi dengan syarat bahan mesti spesifik dengan tapak protein pembawa. Baru boleh lalu. Okey, boleh faham ya? Okey, proses pergerakan molekul glukosa merentasi membran plasma berlaku secara resapan berbantu. Okey, mari kita lihat rajah 3.8 ni. Kepekatan glukosa di luar sel lebih tinggi daripada sitoplasma. Cikgu dah cakap tadi kan. Cikgu ulang saja ni. Di luar sel 1, 2, 3, 4, 5 di luar. Okey. Kemudian dia kena masuk ikut tapak yang spesifik. Tapak spesifik ni tapak pembawa protein pembawa lah ya. Okey, protein pembawa. Kemudian, tengok tu, dia masuk, dia bergabung. Okay, dia bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa. Okay, dia bergabung di sini. Kemudian, kita lihat ni, protein pembawa berubah bentuk. Tengok ni, daripada dia buka kat luar, kat sini, dia benarkan glukosa masuk dan bergabung pada tapak aktifnya, pada tapak yang spesifiknya. Kemudian, dia berubah bentuk. Ni pula dia buka. Kat sini pula dia buka. Untuk membolehkan molekul glukosa melalui protein pembawa dan masuk ke dalam sel. Okey, dia akan masuk ke dalam sel. Okey, seterusnya, ini dia. Protein pembawa ni, dia akan kembali ke bentuk asal dia. Okey, supaya dia boleh bergabung ataupun mengangkut glukosa yang lain. Tapi hanya glukosa je lah. Sebab dia ada apa cikgu tadi? Dia ada, cikgu cakap apa tadi? Dia ada tapak. Dia ada tapak apa? Tapak spesifik. Okey. Seterusnya, pengangkutan aktif. Pergerakan bahan merentasi membran plasma juga boleh berlaku melalui pengangkutan aktif. Apa dia pengangkutan aktif? Pengangkutan aktif mempunyai ciri-ciri tersebut. Pertama, pergerakan bahan molekul atau ion merentasi membran plasma menentang kecerunan kepekatan. Kedua, memerlukan tenaga daripada molekul ATP ataupun adenosine trifosfat yang dijana semasa respirasi. Dan yang ketiga, memerlukan protein pembawa yang spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Dan yang keempat, protein pembawa juga mempunyai tapak untuk bergabung dengan molekul ATP. Protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya, kemudian ion atau molekul atau ion bergabung merentasi membran. Cikgu terangkan yang ni satu persatu. Untuk pengetahuan anak-anak, kalau pengangkutan aktif, dia menentang kecerunan kepekatan. Itu yang perlu anak faham. Okey, dan bila dia menentang kecerunan kepekatan, dia perlu tenaga. Ibaratnya tadi kalau anak-anak naik basikal, turun bukit, naik basikal kan, pakai basikal nak turun bukit, tak perlu kayuh kan. Itu tak perlu kayuh, maknanya tak perlu tenaga. Itu pengangkutan pasif. Yang ni pula nak naik bukit, naik basikal, okey, menggunakan basikal, naik bukit. Apa yang kita kena buat? Kita kena kayuh sekuat hati kita, betul tak? Kalau tak naik. Ataupun kita nak daki, nak daki bukit, kita kena daki menggunakan tenaga. Betul tak? Jadi, kalau guna tenaga, itu maksudnya pengangkutan aktif. Analogi yang macam tadilah dengan naik basikal dengan naik basikal untuk menaiki bukit dengan menuruni bukit. Kalau menuruni bukit, pengangkutan pasif. Kalau menaiki bukit, kita kena kayuh, kita perlu tenaga. Itu pengangkutan aktif. Analogi yang senang. Okey, seterusnya, dia perlu protein pembawa yang spesifik. Dia tak boleh ada protein liang, tak ada. Dia pakai protein pembawa je. Okey, dia pakai protein pembawa. Pengangkutan aktif ni dia pakai protein pembawa. Okey, seterusnya.
Pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion dalam sel. Dia boleh mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion di dalam sel. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif biasanya dikenali sebagai pam. Maknanya dia perlu pam keluar. Okey, misalnya kalau dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel. Natrium nak keluarkan, kalium nak masukkan. Yang ni dikenali sebagai pam natrium kalium. Nanti cikgu terangkan. Okey, ini dikenali sebagai pam natrium kalium. Boleh ingat ya, tolong ingat istilah ni pam natrium kalium. Ini dia. Ini dia rajah 3.9 pam natrium kalium. Cuba lihat yang pertama. Bendalai di luar sel. Okey, ni bendalai di luar sel. Natrium dia kepekatannya tinggi. Sebab kita tengok bilangan dia. 1, okey, 1, 2, 3. Okey. Di sini pula natriumnya rendah. Tapi yang rendah nak keluar, pergi ke tinggi. Jadi dia perlu tenaga. Okey, dia perlukan tenaga. Maknanya dia telah menentang kecerunan kepekatan. Betul tak? Dia menentang kecerunan kepekatan. Kita ikut kecerunan kepekatan. Jadi, kepekatan natrium di dalam sitoplasma ni rendah. So, apa yang berlaku? Molekul ATP. Molekul ATP tenaga lah ya. Ini ATP, kita dah dapatkan tenaga. Tenaga ni hasil daripada respirasi sel yang menghasilkan tenaga. Okey, molekul ATP akan terurai kepada ADP. T3-phosphate, adenosina 3-phosphate, dia akan terurai dulu menjadi adenosina D-phosphate. D-phosphate, D tu maksudnya 2. Dan fosfat yang kedua, 1, 2, 3 kat sini. Dia dah keluarkan 1. Jadi ada fosfat kat sini. Okey, jadi fosfat ini, kalau ikutkan ada campur kat sini. ADP plus P. Kalau ikut di sini ATP, 3-phosphate. Di sini dia dah terurai menjadi ADP plus P. P ni akan terikat kepada protein pembawa. Faham ya? Maknanya P ni dah terikat kepada protein pembawa. Kita lihat yang nombor 3. Okay, tengok. Ikatan fosfat tadi yang terikat pada protein pembawa, dia akan membekalkan tenaga kepada protein pembawa. Dia akan bagi tenaga. Protein maknanya fosfat ni tenaga lah. Okay? Dia akan memberi pengubah suaian bentuk protein pembawa. Lalu ion natrium diangkut keluar melalui protein pembawa keluar sel. Daripada ion natrium di dalam sel, boleh keluar melalui protein pembawa di keluar sel. Faham ya anak-anak? Okey, seterusnya. Yang keempat. Bendalai keluar. Okay, kita tengok kalium pula. Kalium, okay, kalium di luar sel kurang. Di dalam sel dah tinggi, dah banyak dah. Okay, yang kat luar ni walaupun di dalam dah banyak tapi nak masuk juga. Jadi dia menentang kecerunan. Bila sebut menentang kecerunan, dia perlu tenaga. Cikgu terangkan tadi kan? Bila dia perlu tenaga, kita ada ATP. Kan? Kita perlu ada ATP. So, ATP perlu apa tadi sayang? ATP perlu tukar ATP. Okay? ATP. Okay? Perlu diuraikan menjadi ADP. Okay? Plus P. Jadi, P ini akan melekat pada ni protein pembawa. Okey, dia akan melekat pada protein pembawa dan dia akan membekalkan tenaga supaya protein pembawa ini boleh mengubah bentuk supaya kalium di luar sel, kalium di luar sel boleh masuk ke dalam sel walaupun kepekatan kalium di dalam sel tu dah tinggi. So, 2 ion kalium dari luar sel bergabung membentuk protein pembawa. Okey, bergabung dengan protein pembawa. Kemudian, kumpulan fosfat meninggalkan protein pembawa. Dah settle. Okey. Tengok ni, kehilangan kumpulan fosfat mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Kehilangan kumpulan fosfat mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Kemudian, ion kalium diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel.
Terdapat sejenis lagi pam iaitu pam proton. Contohnya pam proton yang terdapat pada sel epitelium yang melapisi rongga perut. Okey, pam proton menyebabkan kandungan perut berasid. Tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa iaitu pam proton ke luar sel. Kan perut kita berasid, asid kan dia ada H positif. Okey. Proton kan charge-nya positif. Okey. Hal ini menyebabkan kumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. Mekanisme pam proton digambarkan dalam rajah 3.10. Kita lihat di sini. Ini pam proton. Okey, sitoplasma pH tinggi, kepekatan ion hidrogennya rendah. Okey. Kemudian kita berikan ATP kepada protein pembawa, maka hidrogen boleh melalui masuk ke dalam bahagian bendalai luar sel. Okey. Maka hidrogen ni boleh masuklah, pergi daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah ke kawasan yang berkepekatan tinggi. Okey, ni pam proton. Baiklah anak-anak, mari kita lihat perbezaan dan perbandingan, iaitu persamaan dan perbezaan antara pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Kita lihat dulu persamaan. Pertama, kedua-duanya mengangkut bahan merentasi membran plasma. Dan kedua-duanya berlaku melalui membran telak memilih. Okey, kita lihat perbezaan bagi pengangkutan pasif. Okay. Berlaku sehingga keseimbangan dinamik tercapai, berlaku mengikut kecerunan kepekatan, tidak memerlukan tenaga. Manakala pengangkutan aktif memerlukan tenaga. Yang ni sama dengan yang ni. Tak perlu tenaga manakala untuk pasif, manakala aktif perlu tenaga. Okey, kalau yang ni pula, kalau pengangkutan aktif ni, pengangkutan pasif ni berlaku ikut kecerunan kepekatan. Kalau aktif berlaku menentang kecerunan kepekatan. Okey, yang terakhir sekali, kalau pengangkutan pasif berlaku sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Tapi kalau pengangkutan aktif berlaku pengumpulan dan penyingkiran molekul ataupun ion. Dia berlaku kumpul ataupun singkir molekul atau ion tersebut. Ini perbezaan ataupun perbandingan antara molekul pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Baiklah anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap anak-anak faham dan boleh memanfaatkan video yang cikgu hasilkan. Okey, jangan lupa subscribe di channel cikgu dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.